السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah berikan dapat kita sama-sama sekali lagi berkumpul pada pagi yang mulia ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung lagi perbahasan daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung pada bab yang ke-35, hadis yang ke-69, iaitu di bawah tajuk keutamaan orang yang menyambung silaturrahim walaupun kepada kerabat yang zalim. Jadi pada bab ni kita akan tengok satu hadis yang mana hadis ni telah diriwayatkan daripada sahabat bernama Al-Bara' bin Azib. Kita dengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib ni. Kata dia, anil Bara' bin Azib qala jaa a'rabiyyu faqala ya Nabi Allah allimni amalan yudkhiluni al-jannah. Qala la in kunta aqsarta al-khutbata laqad a'radta al-mas'alah a'tiq an-nasamah wa fakk ar-raqabah. Qala aw laysata wahidan. Qala la itqu an-nasamati an tu'tiqa an-nasamah wa fakk ar-raqabah أن تعين على الركبة والمنيحة الرغوب والفيء على ذي الرحم فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. Hadis yang diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Kata Al-Bara' bin Azib, jaa a'rabiyyu, pada suatu hari telah datang seorang lelaki badui. A'rabi maksudnya satu orang yang datang daripada pendalaman, bukan orang yang duduk di kawasan bandar, tapi orang yang duduk nomad, hidup berpindah randah, mungkin duduk dekat dengan kawasan Madinah pada waktu tu. Dia datang, dia jumpa Nabi dan dia kata, ya Nabi Allah. Dia sebut pada Nabi, dia kata pada Nabi, wahai Nabi Allah. Bila mana satu orang badui ini orang pendalaman yang agak kurang pendidikan akhlaknya berbanding orang yang berada di kawasan bandar yang duduk dekat dengan Nabi. Tapi Arabi ni dia datang dengan cara yang berbeza pada Arab yang lain. Ini orang badui yang lain. Dia datang, dia terus sebut, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Ini ialah panggilan yang paling terbaik dan juga menunjukkan orang itu sudah ada maklumat tentang bagaimana beradab di hadapan Nabi ataupun di hadapan Rasul. Sebab kebanyakan hadis yang menceritakan pada kita bila mana cerita datangnya badui ini, mereka menggunakan laras bahasa yang agak kurang senang ataupun kurang sedap didengar oleh telinga masyarakat umum pada waktu itu, terutamanya para sahabat. Jadi ada sebahagian mereka hanya memanggil nama dengan panggilan ya Muhammad, ataupun memanggil kunyah Nabi, nama gelar bagi Nabi
iaitu Abul Qasim, ataupun sebahagiannya panggil dengan gelaran ataupun panggilan Ibn Abi Kabsyah. Ini adalah bentuk-bentuk panggilan yang agak kurang baik. Sebab apa? Sebab Al-Quran sendiri bila mana ingin mengambil, bila mana ingin memanggil ataupun ingin menyeru Nabi, Allah Ta'ala sendiri pun akan menyeru Nabi dengan pangkatnya. Ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Nabi, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada kamu. Dan banyak lagi lah contoh-contoh dalam Al-Quran menunjukkan Tuhan sendiri pun memanggil Nabi dengan pangkatnya. Tapi dalam hadis ni, Badui ni dah panggil Nabi dengan panggilan yang paling elok dan panggilan yang paling beradab. Dan dia tanya pada Nabi, apa yang dia tanya pada Nabi? Dia tanya Nabi, "Allimni amalan yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, beritahukan kepadaku atau ajarkanlah kepadaku amalan. Tengok dia guna perkataan "Allimni amalan", ajarkan kepadaku amal. Perkataan amal tidak ada alif lam di hadapan dia, menunjukkan amalan yang umum. Maknanya dia tidak berhajat kepada satu, berikanlah dua, tiga ataupun lebih daripada amalan-amalan yang boleh menyebabkan dia masuk syurga. Yudkhiluni al-jannah. Okay. Pertama kita tengok dalam hadis ni bagaimana seorang Arab Badui yang duduk jauh daripada kawasan bandar, yang dapat maklumat yang betul dan jelas, dan akhirnya telah bertanya perkara yang penting dalam hidup dia dan penting bagi diri dia seorang Muslim, iaitu dia tanya pada Nabi, apa amalan yang boleh memasukkan aku ke dalam syurga? Tidak ada benda yang paling penting ataupun paling terbaik bagi seorang manusia ni, ialah dia bertanya perkara seperti ini. Dia tanya Nabi, apa amalan yang boleh memasukkan kita dalam syurga? Sebab tu antara fiqh ataupun antara tanda kefahaman satu orang tu, dia bertanya kepada orang soalan yang penting, soalan yang mustahab. Dia tidak bertanya pada orang tu soalan-soalan yang tak sepatutnya ataupun soalan-soalan yang sia-sia. Benda yang sama pernah berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana dia menyampaikan pengajian dia, tiba-tiba datang satu orang lelaki, dari segi luarannya pakai pakaian yang elok, dengan perwatakan sebagai orang yang ada ilmu, dengan janggutnya, dengan jubahnya, dengan pakaian seperti orang yang ada ilmu. Okay. Datang masuk bertemu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tanya beberapa soalan, soalan berkenaan dengan fiqh. Apa yang dia tanya? Dia tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia tanya, apakah hukum berwuduk menggunakan air mawar? Air daripada ros tu. Okay. Maknanya air wangi lah. Okay. Lepas tu sebelum Imam Ahmad respon, dia sambung lagi soalan. Dia kata, apakah hukum berwuduk menggunakan air yang kita jerukkan buah-buahan ataupun sayur-sayuran? Jeruk tu, air jeruk tu kita guna untuk wuduk. Okay. Dia macam orang zaman kita lah tanya soalan, boleh tak berwuduk dengan air yang keluar kot pai aircon tu? Macam masjid dia dah habis dah air kot. Okay. Tapi dia ada orang yang suka tanya soalan seperti itu. Macam mana nak tetapkan kiblat di angkasa lepas, sedangkan dia Malaysia pun tak habis raun cerita angkasa lepas. Okay. Cuma nak sebut pada kita, dia ada orang suka tanya benda macam tu. Tapi lelaki ni dia tanya soalan yang baik. Balik pada cerita Imam Ahmad. Imam Ahmad tengok lelaki tu, Imam Ahmad kata, Ra'aitu, aku melihat pada diri kamu ni seperti mana seorang lelaki yang menghafal ribuan pada hadis, memahami ratusan daripada masalah-masalah fiqh. Jadi Imam Ahmad pun tanya dia, apakah doa yang Nabi baca ketika mana ingin masuk masjid? Dia kata, la adri, aku tak tahu. Okay. Kata Imam Ahmad, izhab fata'allam hadha, keluar dan belajar yang tu dulu. Sebab dalam mazhab Ahmad ni ataupun dalam pegangan mazhab Hambali ni, dia ada satu kaedah, dia kata an-nahyu 'anil bahthi fi ma la yaqa, larangan daripada bincang perkara yang belum berlaku hatta yaqa'. Bila mana berlaku baru kita bincang. Maknanya adakah keadaan kita di Baghdad hari ni, sebab dia berada di Iraq, tidak ada air sehingga memungkinkan ataupun menyebabkan kita kena ambil wuduk daripada ros?
Dia beza. Style Imam Ahmad dia tak sama macam Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia suka bincang benda-benda yang tak berlaku. Antara benda yang Imam Abu Hanifah bincang ialah hukum jual beli barang dalam keadaan tak bayar deposit. Walaupun zaman tu belum ada pembelian online, tapi kita hari ni di negara kita ni, dan majoriti negara Muslim sekalipun, kita menggunakan pendapat fiqh muamalat daripada mazhab Abu Hanifah. Sebab kalau kita nak pegang pendapat fiqh dalam mazhab Syafi'i berkaitan jual beli, banyak jual beli yang moden sekarang ni tidak sah jual beli dia. Antaranya jual beli online. Sebab dalam mazhab Syafi'i perlu ada taqabud. Taqabud ni maksud dia apa? Akad jual beli, penyerahan dan penerimaan barang, seterusnya pembayaran wang ataupun pembayaran nilai terhadap barang yang dibeli. Sebab kalau kita beli online, kita bayar dulu dan dia ada makan beberapa hari baru sampai barang tu. Di sisi mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i ialah barang tu kena sampai dulu baru kita yang bayar. Okey. Tapi apa jaminan yang memastikan orang yang nak beli barang tu barang sampai dia bayar? Ada kemungkinan zaman sekarang ni dunia penuh dengan scammer. Sama ada orang yang bayar dia tak, orang yang jual tu tak hantar barang, ataupun orang yang hantar barang dia orang tak bayar. Kemungkinan dua-dua ada. Sebab tu kalau kita tengok dia ada satu polisi dalam bab ni, polisi itu dibina ataupun SOP itu dibina di atas mazhab Abu Hanifah. Macam kita pergi tempah baju, ikut kaedah Imam Syafi'i, deposit tak boleh letak sehingga kawan tu siap bayar, siap buat baju kita, jahit baju kita, baru kita bayar. Okay. Dan banyak lagi lah. Cuma nak sebut pada kita, ini ialah bab yang kita tengok daripada kefahaman atau fiqh. Okay. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal, dia tengok orang macam ni, apa respon dia? Dia kata, izhab fata'allam hadha. Sebab dia ada sejenis orang ni, dia datang ke masjid, dia bawa fahaman dia. Datang masjid, dia bawa fahaman dia, dan dia rasa, orang kata apa, arrogant, ataupun dia rasa macam kemah dengan pandangan dia. Sebab kita kena tahu, sebahagian orang ni, ataupun antara bab yang kita sebut sebagai talbis iblis ke atas manusia ni, dia jadi rajin datang masjid dengan sebab nak tunjuk fahaman dia. Kalau benda tu yang orang dah buat, ataupun yang orang selalu buat, ataupun benda tu dah kebiasaan, jadi benda tu tak ada masalah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, ni saya cerita sikit lah. Okay. Di Aceh alhamdulillah negara Islam. Okay. Tapi dia ada beberapa sebahagian masyarakat dia tak bersetuju dengan sebahagian penceramah. Okay. Jadi ada sebahagian mereka ni, dia datang masjid, tapi dia duduk dalam kuliah, dia pasang lagu. Fitnah apa yang berlaku kepada manusia hari ni? Waktu penceramah tu jadi imam salat, dia tak salat, dia pasang lagu kat belakang. Tapi dia datang masjid, dirajinkan bagi diri dia untuk datang. Okay. Ada manusia dia seperti itu. Okay. Tapi waktu orang buat elok, dia tak berapa nak datang. Kita percayalah, ini ialah syaitan yang menggerakkan kita. Ini ialah bab daripada syaitan. Syaitan kalau bab tu betul dengan syariat, dia akan jadi berat. Kalau benda tu berlawan dengan syariat, dia akan jadi rajin secara tiba-tiba. Itu ialah bab talbis iblis. Sebab tu benda ni kita kena faham dan kita kena tahu bab al-manfaz, tempat masuknya syaitan kepada diri manusia, supaya dia tahu bahawasanya di mana dia tidak ditipu. Sebab syaitan, dia nak tipu kita, dia bukan hanya suruh kita buat jahat, dia suruh kita buat baik dalam kacamata ataupun dalam pandangan yang salah. Contoh yang saya selalu bagi, ada orang dia suka belanja kawan dalam keadaan dia nafikan nafkah anak dan isteri. Belanja kawan tu bagus, belanja orang makan tu bagus, okay. Tapi tidak mengutamakan benda yang utama, menyebabkan jadilah macam tu. Ada sebahagian orang spend duit ratus-ratus, beri makan pada kucing, anak dalam rumah tak bagi makan. Inilah bab talbis iblis. Okay. Sebab tu kalau kita tengok, Nabi ni dia doakan kepada golongan yang diberi kefahaman agama, bukan golongan yang belajar agama sahaja. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan, sesiapa yang Tuhan nak bagi pada dia kebaikan, yufaqihu fid din, Tuhan jadikan dia faham agama. Bukan Tuhan jadikan dia tahu banyak saja pasal agama, tapi Tuhan jadikan dia faham agama. Sebab tu kita tengok Badui ni yang datang jumpa Nabi, Allah Ta'ala tunjukkan pada kita satu orang yang secara luarannya dia bukanlah orang yang dipandang sebagai berpendidikan tinggi, tapi dia dah tanya pada Nabi,
sebagai seorang yang faham agama. Apa yang dia tanya pada Nabi? Alimni amalan yudkhilunil jannah. Ya Nabi, ya Allah, ajarkan kepada aku beberapa amalan yang menyebabkan aku masuk syurga. Okay. Tengok apa Nabi jawab. Nabi kata, la in kunta aqsartal khutbata laqad a'radtal mas'alah. Okay. Apa jawab Nabi? Nabi kata, meskipun engkau berbicara singkat, meskipun soalan yang kamu tanya ni pendek, tak banyak, perkataan dia tak banyak, Nabi kata, tetapi engkau telah meluaskan pertanyaan itu. Nabi puji soalan ni walaupun mari pada orang kampung, tapi dia cerdik. Okay. Nabi kata, perkataan kamu, soalan kamu ringkas, tapi soalan kamu ni besar. Apa yang kamu minta ni besar, dan manfaat ni besar pada orang yang mendengar soalan ni. Sebab orang yang bertanya, manfaat itu bukan hanya pada dirinya, manfaatnya pada orang yang mendengar soalan juga. Okay. Jadi dalam masa yang sama, para sahabat yang duk dengar Nabi cakap dengan Arabi ni ataupun lelaki Badui ni, sahabat pun akan dapat maklumat-maklumat yang baru. Okay. Lalu apa kata Nabi? Nabi kata, a'tiqin nasamah. Maksudnya a'tiqin nasamah, nanti kita akan tengok apa maksud dia. Lepas pada tu wa fakkir raqabah. Fakkir raqabah. A'tiqin nasamah ni maksudnya sini kalau kita tengok, a'tiqin nasamah ni ialah kita bebaskan orang yang hamba jadi merdeka. Wa fakkir raqabah. Kita tengok dah, kita baca dulu hadis ni. Kemudian Badui tu tanya lagi Nabi, qala awalaysata wahidan. Wahai Rasulullah, bukankah keduanya sama? Sebab a'tiqin nasamah maksudnya merdekakan orang yang hamba, wa fakkir raqabah, bebaskan orang yang dah lama jadi hamba. Jawapan Nabi lebih kurang ya. Bebaskan orang yang dah jadi hamba, orang yang baru jadi hamba, dan bebaskan orang yang dah lama jadi hamba. Apa beza di antara dua tu? Okay. Kemudian kita tengok Rasulullah menjawab, qala la, kata Nabi tidak. A'tiqin nasamah itu adalah engkau sendiri yang memerdekakan hamba, sedangkan fakir raqabah adalah engkau saling membantu dalam memerdekakannya. Okay. Dan pemberian berupa unta yang sangat banyak manfaatnya, serta mengembalikan atau memulihkan kembali silaturahim. Jika engkau tidak mampu melaksanakan itu, maka ajaklah orang lain berbuat baik dan cegahlah mereka daripada keburukan. Jika engkau tidak mampu melaksanakan itu, maka tahanlah lisanmu kecuali daripada kebaikan. Okay. Nabi sebut kepada lelaki ni, Arabi ni, Nabi kata, a'tiqin nasamah wa fakkir raqabah. Kamu merdekakan hamba. Maksudnya kalau kamu ada hamba, kamu merdekakan dia. Itu sebaik-baik amalan yang boleh memasukkan kamu dalam syurga. Tapi Nabi tahu yang Badui ni, orang Badui, dia orang tak ada hamba. Bukan macam orang bandar. Orang bandar dia orang ada hamba. Sebab dia orang yang agak kaya sikit. Okay. Orang Badui, orang kampung yang hidup berpindah randah, tidak ada keperluan dia orang untuk ada hamba. Okay. Jadi macam mana kawan ni nak beramal dengan amalan yang masukkan dalam syurga? Nabi kata, yang kedua kamu kena buat fakir raqabah. Fakir raqabah ni maksud dia apa? Bantu hamba yang masih lagi jadi hamba untuk dia merdeka, walaupun hamba tu bukan milik kita. Macam yang Nabi suruh para sahabat buat kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, bila mana dia masuk Islam, Nabi suruh Salman tanya tuan dia yang Yahudi ni, deal dengan tuan dia, kalau dia ni boleh bebas, letakkanlah beberapa syarat sehingga dia boleh bebas. Maka tuan dia kata, kamu kena bayar pada aku 200 uqiyah. 200 uqiyah ni dalam 200 dirham, mata wang perak, dan tanam kepada aku 300 pokok kurma. Jadi Nabi minta kepada para sahabat supaya tolong Salman Al-Farisi ni tanam sekali. Itu yang disebut sebagai fakir raqabah. Fakir raqabah. Zaman kita ni, macam mana kita nak sebut? Orang-orang yang susah kita bantu, supaya orang yang boleh bantu dia tu nampak dia ni orang susah. Tuan-tuan boleh faham atau boleh nampak apa yang saya sebut ni? Kita tak kaya. Kalau kita kaya, kita boleh direct bantu dia. Kita mungkin sederhana dan kita nampak dia lagi susah pada kita. Kita jadikan orang-orang yang boleh bantu tu nampak dia yang sedang susah tu. Itu termasuk dalam bab menolong orang. Okay.
Jadi inilah amalan yang membantu satu orang tu memasukkan dalam syurga. Saya nak sebut sini apa dia? Nabi nak tekan sini, amalan yang memasukkan satu orang dalam syurga ni ialah sejauh mana manusia menjaga hubungan sesama manusia. Memang antara sebab satu orang tu masuk syurga ialah dia kuatkan hubungan dia dengan Tuhan. Tapi antara satu bab yang dia terlupa ialah dia rosakkan hubungan dia sama manusia. Sebab tu ada satu hadis, Nabi doakan seorang perempuan yang tidak menjaga mulut dia dengan dia mencerca, mencaci maki jiran dia. Hari-hari dia caci maki jiran dia. Dia tak kata direct, cuma jiran dia dengar dalam rumah, dia caci maki dia. Nabi kata, hiya min ahlin nar, dia daripada ahli neraka. Lalu seorang sahabat kata, sedangkan aku melihat dia solat, puasa, beri sedekah pada orang. Nabi kata kerana dia tidak menjaga hak keutamaan orang. Walaupun dia salat, dia puasa. Ini keadaan manusia. Keadaan manusia. Sebab tu ini benda yang kadang-kadang kita kena lihat supaya kita hidup ni ada keseimbangan. Supaya kita tak terlebih sangat. Ada orang bagus dia pergi masjid apa semua, tapi hubungan dengan manusia, sekali dia keluar percakapan, orang tak mau dengar dia bercakap. Sebab percakapan dia tu penuh dengan merendahkan orang, meremehkan orang. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia superior. Inilah antara bab kita menjaga hati manusia. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebut, contoh yang saya nak bagi, ada satu orang perempuan yang dia ni kurung kucing, tak bagi makan. Kurung kucing tak bagi makan sampai kucing itu mampus. Nabi kata dia pun daripada ahli neraka. Ini bab berbuat baik. Tapi kita jangan nampak buat baik pada kucing je. Semua binatang pun sebenarnya. Semua jenis binatang yang kita kena buat baik. Sebab ihsan kepada semua jenis makhluk yang hidup ni kita kena buat ihsan. Manusia ke tumbuh-tumbuhan. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, siapa-siapa yang potong pokok tanpa sebab, saja-saja tangan dia gatal nak pergi repih dahan tu, lagi patahkan dahan ni, Nabi kata sawwabahullahu wajhahu ilan nar 70 kharifa. Allah Ta'ala akan dekatkan muka dia kepada neraka. Potong pokok tanpa sebab. Kalau ada sebab tak apa. Contoh pokok kita tanam dah masuk dalam tanah jiran, itu wajib kita potong pokok kita. Sebab itu mengganggu ketenteraman awam. Cuma nak sebut kita, ini ialah bab macam mana manusia dia menguruskan kehidupan dia, ataupun dia panggil bab bermasyarakat. Bab bermasyarakat. Lepas tu kalau tengok dalam hadis Nabi kata, Nabi sambung lagi, Nabi kata wal munihatu al-raghub. Al munihatur raghub sini ialah pemberian berupa unta yang sangat banyak manfaatnya. Maknanya beri benda yang paling terbaik kepada orang kalau nak bagi benda. Jangan bagi pada orang benda yang dah reject dah. Rumah kita dah banyak dah makanan, kita tak mampu nak habiskan, baru kita bagi ke orang. Baru kita bagi ke orang. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, mana-mana orang yang memasak, maknanya dia masak sesuatu, akthiru ma'ahu, banyakkanlah kuahnya dan sampaikanlah makanan tu kepada jiran dia. Tujuan dia apa? Nabi sebut dalam hadis tu akthiru ma'ahu, banyakkan kuah. Sebahagian orang ni silap faham, dia masak bau sedap sampai ke rumah jiran, Nabi kata banyakkan kuah, dia pun hantar kuah, isi tak hantar. Kena hantar dua-dua sebenarnya. Banyakkan kuah itu ialah perlambangan kepada banyakkan isinya sekali. Kalau kuah banyak, isi banyak. Dia tak ada orang masak gulai, ayam 2 ketul, kuah dia 2 periuk, tak ada. Dia mesti sama padan lah. Maknanya kuah banyak, isi banyak. Itu ialah itlaqul juz'i bimaknal qul. Nabi sebut sebahagian, nak sebut semua daripada benda yang ada dalam tu. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya bagaimana Nabi mengajar kehidupan, bagaimana Nabi mengajar pengurusan kehidupan. Sebab tu kalau tengok dalam bab seperti ni, Nabi ajar pada kita bukan hanya benda-benda yang berkait dengan percakapan, bahkan Nabi ajar pada kita daripada adab yang paling rendah. Sebab tu kalau tengok dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah, kata Mughirah bin Syu'bah, Nabi ni bila mana nak buang hajat, Nabi akan pergi jauh, buang air besar, buang air kecil. Idza zahabal madhhaba ab'ada, bila mana Nabi nak buang air kecil, Nabi akan pergi jauh. Tujuan dia apa? Tujuan dia ialah supaya orang tidak melihat
Benda-benda yang menjijikkan ni, orang tengok, orang rasa tak selera, orang rasa macam-macam, orang rasa kotor, kerana kita yang buat. Hatta pada benda kecil tu. Sebab tu para ulama kata tujuan Nabi pergi jauh ialah tak mahu bau yang tak sepatutnya mengganggu orang dekat, dan juga tak mahu bunyi yang tak sepatutnya didengari, orang pun dengar. Hatta pada bab tandas diajarkan kepada kita nak menghargai orang supaya orang tak rasa terganggu dengan apa yang kita buat. Apatah lagi bab yang besar, iaitu bab yang berkaitan dengan percakapan, bab yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan. Okay. Jadi Nabi kata sini wal manihatur raghub, berikanlah kepada orang benda yang baik. Jangan bagi benda yang dah nak rosak. Ini bab pemberian yang tak betul ataupun tak bagus. Okay. Kemudian Nabi kata wal fai'u ala dzirrahim. Wal fai'u ala dzirrahim ni ialah mengembalikan atau memulihkan kembali silaturrahim, hatta kepada keluarga yang tak bertegur siapa pada kita. Sebab tu para ulama sebut, bila mana kita nak beri pemberian pada ahli keluarga, adik-beradik, yang mana paling afdal? Yang paling kurang bertegur siapa dengan dia. Kita balah dengan dia lama, yang tu kita kena bagi lebih. Atau kalau dia tu asnaf, kita boleh bagi zakat pada dia. Jadi ini yang dibahaskan oleh para ulama. Nak bagi yang paling kurang bertegur siapa. Yang selalu bertegur siapa ni umumlah orang nak bagi apa-apa. Dah dia baik dengan kita. Okay. Tapi sekarang ni ialah Nabi sebut tentang benda tu. Okay. Inilah bab-bab macam mana manusia dia nak menguruskan pertelagahan hawa nafsu dia, dalaman emosi dia. Dia nak jadikan diri dia. Sebab tu hadis-hadis seperti ini dia sedang menganjurkan kepada kita tentang kematangan emosi. Kematangan emosi. Macam mana kita menguruskan emosi kita dengan orang yang tak disukai. Sebab tu kalau kita tengok, Nabi telah ajar pada kita pengurusan emosi yang paling payah untuk kita contohi Nabi. Iaitu Nabi telah menguruskan emosi Nabi untuk Nabi tak marah kepada orang yang pernah merencanakan bermacam-macam rencana buruk pada Nabi, iaitu Abdullah bin Ubay, ketua munafikin. Kalau kita baca pada hari-hari akhir Abdullah bin Ubay ni dia nak meninggal, dia nak mati. Anak dia datang. Anak dia ni sahabat Nabi yang bagus, Abdullah bin Ubay. Anak dia pun nama Abdullah. Anak dia ni telah dipesan oleh ayah dia. Ayah dia tu munafikin. Yang Quran sebut tentang ketua munafikin ni ialah Abdullah bin Ubay. Ayah dia kata kepada anak dia, pergi jumpa Rasulullah, minta pada Rasulullah apa-apa pakaian Nabi untuk aku pegang, untuk aku bagi lega sikit sakaratul maut nanti. Dia tu munafikin, tapi dia nak juga bab ambil berkat dengan Nabi. Dia nak. Okay. Jadi anak dia tahu ayah dia ni lah orang yang telah merencana macam-macam yang telah direncanakan. Bermula daripada Nabi mula-mula sampailah kepada sekarang, pada waktu tu banyak benda yang ayah dia dah buat pada Nabi. Okay. Maka dia pergi dengan keadaan yang sangat malu nak jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku nak minta sesuatu, tapi aku malu nak minta benda ni, dan aku rasa macam kamu pun mungkin tak akan bagi apa yang aku nak minta ni. Apa dia? Ayah aku dia sekarang dah sakit. Yang aku rasa sakit dia tu sakit akan membuatkan dia wafat. Okay. Jadi dia minta pada aku suruh kamu bagi pada dia baju ke kain apa yang bekas kamu pernah pakai untuk dia pegang. Nabi bagi. Nabi kata absyir, aku akan bagi. Aku akan bagi. Bila mana Nabi sebut lagu tu, orang yang paling tak setuju ialah Umar Al-Khattab. Tak setuju. Umar kata tak payah duk layan orang macam ni, biarlah dia mati, tak payah duk bagi pun. Allah Ta'ala pun dah sebut dia ni bukan ahli syurga. Tak ada satu kerja kita nak pergi peduli kat dia. Lepas tu Nabi tak peduli apa yang Umar sebut. Siap Nabi kata lagi kepada anak dia, aku akan pergi ziarah ayah kamu. Jadi Nabi pun bergegas pergi ziarah. Waktu Nabi pergi ziarah, Nabi berjalan, Umar Al-Khattab tak berhenti provok Nabi. Umar kata, ya Rasulullah, tak ingat ke dulu perang Uhud, daripada 1000 orang jadi 700, siapa yang buat kepala? Dia. Kamu tak ingat ke kamu terkena berita khabar angin yang kata Aisyah ni buat tak elok dengan Safwan, sehingga kamu ni layan Aisyah, tak pernah kamu layan Aisyah seteruk tu. Siapa yang fitnah? Dia.
Tak ingat ke dulu masjid Nabi ni, masjid yang kamu bina ni, jemaah dia pecah dengan sebab ada orang buat satu masjid lagi sebab nak buat balah. Dia juga kepala dia. Dia provok Nabi supaya jangan pergilah wahai Rasulullah, jangan pergi. Nabi kata, "Wakhir ya Umar, kamu ke tepi wahai Umar, aku telah diberi pilihan untuk aku layan emosi aku ataupun aku rahmati dia. Tapi aku pilih untuk aku rahmati dia." Boleh, tak ada masalah pun kalau Nabi tak nak pergi, kalau Nabi nak merajuk, Nabi nak marah. Benda tu dibenarkan hakikatnya. Tapi Nabi dah tunjukkan. Bahkan Nabi telah mengejutkan Umar. Nabi kata, "Aku akan jadi imam salat jenazah dia kalau dia mati dan aku akan doa keampunan untuk dia." Umar rasa tak patut Nabi buat lagu tu. Sangat-sangat tak patut sebab dia ni orang munafik dah. Okay. Bila mana dia pergi, Nabi sampai kepada Abdullah bin Ubay, dia dah meninggal dah. Bila mana Abdullah bin Ubay dia meninggal, walaupun dia munafik, walaupun ada ayat Quran cerita dia yang ahli neraka, tidak menjadikan Nabi tu akan tanam dia di kubur kafir tau. Nabi tanam pada kubur orang Islam juga. Okey. Cuma bila mana Nabi nak salat, Nabi nak imamkan salat jenazah, turun ayat Quran larang, wala tusalli alaihim. Nabi jadi terkilan dengan sebab ayat tu. Bukan Nabi marah pada Tuhan, cuma Nabi rasa sedih. Nabi kalau boleh Nabi nak bagi, Nabi nak tolong. Ini contoh saya nak sebut pada tuan-tuan. Contoh bagaimana Nabi mengajar kematangan emosi pada orang yang menyakiti Nabi dengan kesakitan yang luar biasa. Sakit fizikal dia tak sama dengan sakit mental. Bukan sakit mental gila tu, maknanya kita ditorture orang sehingga emosi terganggu. Sebab tu Nabi SAW bila mana dia cerita tentang dakwah, dia cerita tentang kelemahan emosi manusia. Manusia ni kalau kena torture, perbanding kena pukul, dia tak boleh tahan kena torture. Kena kata ke orang dengan kata-kata yang tajam, berbanding kena pukul sampai bengkak muka. Pukul sampai bengkak muka boleh tahan lagi. Tapi kalau kena kata ataupun kena fitnah, jadi buah mulut orang ni, malu yang orang kata apa, yang tak tertanggung. Okay. Nabi nak pergi salat, Allah Ta'ala tak bagi. Dan akhirnya Nabi kata kepada para sahabat, aku akan minta ampun bagi dia. Walaupun aku tak jadi imam salat, aku tak salat, tapi aku akan minta ampun. Maka turun ayat Quran kata, in tastaghfir lahum aw la in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Sekiranya kamu minta ampun kepada dia ni wahai Muhammad sebanyak 70 kali pun kami tak akan ampun. Nabi waktu turun ayat tu, Nabi kata, aku akan minta lebih pada 70 untuk kawan ni. Turun ayat penghabisan surah Al-Munafikun. Kamu minta ampun sampai bila-bila pun, beribu kali pun, kami tak akan ampun. Pada waktu tu Nabi tak boleh kata apa sebab arahan pada Tuhan. Cuma saya nak sebut sini ialah menguruskan kematangan emosi. Sebab tu Nabi telah contohkan pada kita dengan contoh yang payah untuk kita ikut. Adik-beradik kita bukan dicok sebagai munafik bukan orang kafir pun. Mungkin ada sebahagian orang Allah Ta'ala uji adik-beradik dia tak seagama dengan dia. Okay. Cuma nak sebut pada kita, Nabi kata wal fai'u ala dzirrahim. Kamu mengalah kepada ahli keluarga yang lebih tua pada kamu yang tak layan kamu sangat. Ini ialah bab menguruskan kematangan emosi dan dia bukan mudah. Dia bukan mudah. Ia satu benda yang sangat besar. Sebab benda ni akan memasukkan orang tu dalam syurga. Kita jangan ingat syurga ni dia mudah. Syurga ni payah. Syurga ni terlalu payah. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu kira kamu akan masuk syurga? Walamma ya'lamillahu alladhina amanu minkum wa ya'lamas sabirin. Dalam keadaan Allah Ta'ala belum lagi menguji siapakah yang paling beriman di antara kamu dan siapakah yang paling sabar. Inilah bab daripada kesabaran. Sabar nak bagi benda yang paling terbaik yang kita ada pada orang. Benda yang paling terbaik yang kita ada pada orang. Ini antara bab yang orang kata apa yang payah untuk kita buat. Sabar untuk menghadapi ahli keluarga yang problem. Lepas pada tu kita kena buat muka. Kita dianjur untuk berpura-pura di hadapan adik-beradik yang kita tengah balah ni. Tak nak nampak bagi Allah. Dia ada bab pura-pura Tuhan larang, Nabi larang. Tapi berpura-pura untuk tidak mahu marah orang. Ini adalah bab yang dianjurkan. Bab yang dianjurkan. Tapi jangan tertukar dengan berpura-pura dalam mempertahankan kebenaran. Jangan tertukar dengan yang tu. Contoh orang duk kata dah pada agama. Orang duk kata dah pada hadis Nabi. Berpura-pura geng sama dengan kawan tu. Itu tak betul.
Berpura-pura pada bab biasa, setakat dia balas dengan sebab dia nak harta apa semua, tapi dia tak buat baik. Ataupun cuba cari mana-mana ruang untuk tidak mengeruhkan keadaan. Sebab tu kalau tengok agama Islam adalah agama yang mengajar manusia ni meminimalkan perbalahan, bukan memperbanyakkan perbalahan. Sebab berbalah tak akan dapat kita buang. Manusia ni dia akan ada perselisihan dan perbalahan. Cuma kemahiran yang paling terbaik ialah kemahiran meminimalkan ataupun tidak memanjangkan perbalahan. Kemudian kata Nabi, fa illam tutiq dzalik, sekiranya kamu tak mampu untuk buat tu. Sebab apa Nabi sebut macam ni? Sebab memang hakikatnya kita tak mampu pun nak buat. Hakikatnya nak tolong hamba, zaman kita tak ada hamba dah. Okey. Nak bagi benda yang paling terbaik yang kita ada, yang paling terbaik, paling sayang tu nak bagi kat orang. Sebab tu ada orang ni dia akal banyak. Saya ada jumpa satu orang, dia mungkin dengar, dia orang kaya, dia dengar satu hadis apa tu. Okey. Lepas tu ada orang masjid mana dia test orang kaya tu, dia kata haji, jam tangan haji cantik, bagi kat saya elok. Dia tu orang kaya, dia kata sebenarnya saya mari masjid hari ni, saya pakai dan saya guna semua benda yang paling benci semua. Sebab ada orang minta dekat dia jam tangan. Kata elok jam ni, tadi ustaz kata bagilah harta yang paling kita sayang, bagi yang tu kat saya. Dia boleh kata, dia kata jam ni sebenarnya dalam banyak-banyak jam ni yang paling benci saya pakai hari ni. Kereta pula, kereta yang paling benci tu. Kereta cantik tapi yang tu yang saya paling benci. Dia punya akal banyak supaya tak nak bagi kat benda tu. Okey. Jawab tu supaya orang rasa macam tak apa, dah dia sebut paling benci nak macam mana. Okey. Yang saya pakai ni semua paling benci, baju yang paling benci, semua yang paling benci hari ni. Okey. Supaya orang tak minta lebih-lebih. Okey. Tu akal lah, akalan ni mari. Okey. Cuma ini ialah benda yang payah sebab Nabi dah sebut fa illam tutik, maknanya akan ramai orang tak mampu. Nabi kata kalau kamu tak mampu, fa'mur bil ma'ruf, suruhlah orang buat kebaikan, wanha 'anil munkar, dan ubahlah kemungkaran. Nabi kata macam tu. Suruh orang buat baik, tukar kemungkaran. Ini pun bukan benda yang mudah. Sebab tu Nabi sebut lagi di ujung, fa illam tutik, kalau kamu tak mampu amar ma'ruf nahi munkar. Apa Nabi sebut yang terakhir dalam hadis ni? Fakuffa lisanaka illa min khairin. Maksud dia, sekiranya kamu tak mampu, tahan lidah kamu tak bercakap kecuali yang paling baik saja. Yang ni lah yang terakhir Nabi kata. Sebab tu inilah bab pun manusia payah nak jaga diri dia. Dia tak bercakap. Apa saja berlaku yang dia jahil, dia tak tahu apa, dia tak bercakap. Dia tak cepat kritik sebelum dia faham, dia tak cepat mengulas sebelum dia dapat gambaran masalah tu secara keseluruhan. Tapi manusia dia ada sifat tak sabar. Kalau yang ni kita tak sabar, tak payah ceritalah yang atas-atas tu. Cerita nak amar ma'ruf nahi munkar, cerita nak bagi benda yang paling sayang, cerita nak buat baik pada adik-beradik yang kita paling banyak balah dengan dia, cerita nak orang kata apa, bebaskan hamba. Cuma Nabi sebut dia punya step dia. Sebab tu Nabi elaborate jawapan kepada Badui ni. Nabi kata sekiranya tak mampu, sekiranya tak mampu. Bila ada sekiranya tu memang ada kumpulan manusia yang tak mampu pun. Apa yang Nabi sebut ni biasanya dia akan jadi. Sebab tu kalau kita tengok ketika mana Nabi SAW dia berada pada langit yang ke-6. Langit yang ke-6 ni bertemu dengan Nabi Musa. Langit yang ke-7 Nabi Ibrahim waktu Isra' dan Mi'raj. Nabi terima salat di Sidratil Muntaha, berhenti di langit yang ke-6 sebab Nabi Ibrahim, Nabi Musa yang minta berhenti. Okay. Nabi Musa tanya berapa dapat salat? 50. Sehinggalah berlaku naik turun sampai 5. Okay. Sampai 5 tu Nabi Musa masih lagi suruh Nabi Muhammad naik. Okay. Tapi Nabi kata aku dah malu dah nak naik. Aku rasa ini yang paling sikit. Apa kata Nabi Musa? Dia kata sesungguhnya umatmu akan ada yang tak mampu. Bacaan Nabi Musa tu clear. Ramalan Nabi Musa tu benar. Memang ramai pun orang tak mampu nak buat. 5 tu pun hakikatnya ramai tak mampu. Sebab kata Nabi Musa, aku telah diberi salat dan aku telah sampaikan ibadah ni pada Bani Israel. Yang mana Bani Israel ni tak banyak macam umat kamu wahai Muhammad. Mungkin 2 ataupun 3 saja sehari dia kena buat. Tu pun dia orang tak mampu. Walaupun mereka tu ialah satu keturunan yang Tuhan telah keluarkan ramai Nabi dan Rasul pada keturunan dia. Maka apatah lagi umat kamu. Cuma nak sebut pada kita, bacaan-bacaan para Nabi ni ialah bacaan yang memang penyakit tu akan ada, akan keluar. Okay.
Maknanya ini ialah bab macam mana satu orang tu dia nak dapatkan amalan-amalan yang tertinggi supaya dia dapat masuk ke dalam syurga. Okey. Jadi rasanya kita berpada situ je lah kot untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Jadi kita berpada situ je. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.